Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat pagi Ahad ini, kita digemparkan dengan penangkapan oleh SPRM yang memang luar biasa. Manakan tidak, tangkapan ini tak pernah kita jangkakan boleh berlaku. Ianya berkaitan dengan orang-orang yang menguatkuasakan undang-undang di Malaysia. Sebelum Anda teruskan ulasan ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dan tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, nampaknya SPRM semakin hari semakin dengan tanda petik mengganas. Manakan tidak, hampir setiap hari kita melihat, kita mendengar dan kita menonton laporan-laporan berkaitan dengan penangkapan-penangkapan, pembongkaran, pendedahan-pendedahan berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa, rasuah, pengubahan wang haram, dan pelbagai lagi kesalahan-kesalahan jenayah berkaitan dengan SPRM. Sehingga kan kita boleh menggelarkan Anwar Ibrahim sebagai seorang bapa ataupun bapa Perdana Menteri yang merupakan benar-benar melaungkan anti rasuah, tangkap rasuah, dan perang terhadap rasuah besar-besaran. Hari ini kita diberitakan satu lagi perkara yang mengejutkan, yaitu SPRM telah pun menangkap 5 pegawai penguatkuasa yang telah bersekongkol menyeludup pendatang asing tanpa izin. Sebenarnya apa yang berlaku di Malaysia berkaitan dengan pendatang tanpa izin kadang-kadang mengelirukan, kadang-kadang membuatkan kita bingung. Kerana seakan-akan penyakit pendatang tanpa izin ini tak pernah selesai dan tak pernah sehat. Ianya juga boleh dikatakan sebagai salah satu kanser yang sedang membara dalam kalangan masyarakat, bahkan dalam negara kita. Khususnya di negeri-negeri yang bersempadan dengan negara-negara yang luar seperti Thailand, Indonesia, Filipina, dan juga negara lain seperti Singapura. Kita seringkali mendengar kedatangan pendatang tanpa izin atas pelbagai faktor. Namun mereka datang untuk bekerja itu bukan masalahnya, tetapi yang masalahnya ialah bagaimana pendatang tanpa izin ini boleh setiap waktu ada makin bertambah ramai di negara kita. Khususnya di Sabah, masalah pendatang asing tanpa izin ini macam tidak ada penghujungnya, tidak ada kesudahannya. Manakan tidak, kerana sudah dibuktikan hari ini, SPRM telah menangkap 5 orang pegawai penguatkuasa kerana bersekongkol menyeludup pendatang. Inilah yang menyebabkan bara penyakit pendatang tanpa izin ini, masalah pendatang tanpa izin ini tak dapat diselesaikan. Bagaimana nak diselesaikan kalau pegawai penguatkuasa sendiri terlibat? Bagaimana nak hentikan kalau pegawai penguatkuasa sendiri terlibat? Mereka membantu dalam penyeludupan tersebut. Seramai 9 individu termasuk 5 pegawai penguatkuasa ditahan dalam operasi khas SPRM bersama Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam ops lancar kerana disyaki terlibat dengan sindiket penyeludupan pendatang tanpa izin di Sabah pada Khamis lepas. Saya baru cakap di Sabah, betul-betul telah berlaku pun di Sabah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam kenyataan hari ini memaklumkan 5 penguatkuasa termasuk 2 pegawai wanita yang berusia dalam lingkungan antara 30 hingga 41 tahun ditahan pada kira-kira jam 2.30 petang hingga 8 malam. Menurut SPRM, 4 lagi suspek yang dipercayai ejen pendatang tanpa izin dari negara jiran terdiri daripada 3 wanita tempatan dan seorang lelaki berusia antara 37 hingga 73 tahun ditahan pada jam 3.30 petang hingga 6 petang hari berkenaan. Modus operandi sindiket itu, setiap pendatang tanpa izin atau pemastautin sementara yang tidak memiliki dokumen lengkap atau mempunyai sekatan perlu membayar sekitar RM2.500 kepada ejen pendatang jika ingin keluar dari Sabah melalui lapangan terbang Tawau.
Sindiket itu kemudiannya akan membekalkan MyCard, Tulin, dan pas masuk menaiki pesawat di atas nama pemilik asal MyCard kepada kumpulan pendatang tanpa izin menggunakan khidmat mereka. Menurut kenyataan itu, memaklumkan pendatang tanpa izin dari negara jiran kemudian akan melepasi pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang Tawau dan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 selepas bayaran rasuah dibuat kepada pegawai penguatkuasa berkenan. Selain itu, siasatan SPRM turut mendapati bagi setiap penerbangan ke KLIA 2, ejen akan membawa masuk antara 5 hingga 20 pendatang tanpa izin dan sindiket ini dipercayai sudah beroperasi sejak tahun 2018 lagi. Hasil operasi itu, SPRM telah merampas beberapa barangan seperti telefon bimbit, kad pengenalan Malaysia milik individu lain, dan cop keluar Sabah yang lengkap dengan nombor siri. Seramai 12 pendatang tanpa izin yang didapati memasuki negara menggunakan sindiket terbabit turut ditahan oleh Jabatan Pendaftaran Negara dalam operasi itu. Sementara itu, Jabatan Immigration dalam kenyataan berasingan hari ini mengesahkan 5 pegawai Jabatan Immigration Sabah ditahan SPRM pada Khamis lepas kerana disyaki terlibat dengan kegiatan sindiket penyeludupan pendatang tanpa izin. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusuh berkata, jabatan itu menyerahkan kepada SPRM untuk melakukan siasatan dan pihaknya bersedia memberikan kerjasama sepenuhnya dengan tulus dan adil. Jabatan Immigration tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawainya yang melakukan pelanggaran integriti sehingga mencemarkan nama baik dan imej jabatan serta tidak akan melindungi mereka yang terlibat dalam aktiviti tidak berintegriti ini, kata beliau. Tindakan dan hukuman serius akan diambil, termasuk buang kerja jika pegawai yang melakukan kesalahan terbukti bersalah. Immigration sentiasa serius dan komited dalam memastikan tahap integriti pegawai immigration berada di tahap maksimum, kata beliau lagi. Pada masa yang sama, Jabatan Immigration juga bersedia bekerjasama erat dengan agensi lain termasuk SPRM dalam usaha memerangi penyeludupan pendatang tanpa izin. Saudara-saudara sekalian, kita menyokong penuh tindakan-tindakan seperti ini. Kalau dapat ditambahkan lagi kekerapannya. Kerana dengan tindakan-tindakan seperti ini akan lebih menakutkan para penyeludup, para perasuah dan juga yang menerima rasuah, dan seterusnya. Ia juga akan dapat memberhentikan aktiviti jahat ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.